Kusangkakan panas berpanjangan. Hai Syai, malam apa sedih-sedih macam ayam berak kapur. Semalam aku tengok story kau ada pergi Johor Kenapa? Aduh, janganlah bagi tahu itu yang dekat Instagram. Dah Instagram kau public, follower kau dah berapa ramai pula? Alamak, kita healing. Healing? Asal kau healing? Kau ada masalah Kita ni sebenarnya ada dua perkara lah. Satu perkara kita tak boleh sebut. Yang kedua Privacy ni, lah. privacy lah. Okey. Itu terlalu peribadi untuk kita bagi tahu. Yang kedua yang ni, sebab baru lepas exam. Exam je pun. Takkan kau nak healing? Takkan kau nak... Dia bawa daripada first paper sampai ke paper kedua. Depression tu tak boleh. Dia kena healing juga. Tu yang sampai Itu ke dengan Johor. Ifan pun depression. Kau pun sama? Kita orang memang satu genetik. Okey. Kau tahu tak, kau tak boleh move on. Tahu tak move on ataupun kau nak putus asa sebab exam ke? Hampir-hampir. Kau tahu tak, putus asa tu, dosa dia lebih besar daripada dosa besar. Kau tahu tak? Betul ke? Betul. Siapa cakap? Kau nak tahu siapa cakap? Jadi kita bawakan kepada anda orang yang akan bercakap soal move on ataupun Putus asa. bukan putus asa lah, move on. Baik, anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semua? Saya Hafiz Dawson. Saya Syarul Islam. Terus tonton kami di TV1, di saluran berita RTM, di TikTok Live, di Facebook dan juga nak senang nak mudah, muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Banyak Satu Banyak. memang setiap kali sekarang memang baju kau nak kena sama dengan aku. Itulah masalahnya. Tak tahu kenapa kita memang itulah. Kita Maksudnya kau tak nak move on lah. chemistry, kita chemistry. Betul, hitam putih kehidupan. Saya tak boleh move on daripada Apis. Tapi saya boleh move on daripada benda lain lah. Terlalu banyak punchline yang pelik-pelik saya. Okey, tapi hari tadi kita dah bagi sedikit gambaran lah tentang soal move on. Adakah move on itu ataupun melepaskan? Ni lagi murung ni, saya lagi murung. Murung dengan. Adakah move on itu ataupun melepaskan itu sama dengan konsepnya putus asa yang dikatakan dosanya lebih besar daripada dosa besar? Kita lock soalan tu. Kita nak dengar dulu. Sebab Betul. ada orang kata, itu satu soalan kita nak bawakan. Betul. Soalan yang kedua kita nak bawakan juga, siapa yang cepat move on sebenarnya? Laki ke perempuan? Walaupun saya tak suka sama ada lelaki ke perempuan yang lebih banyak move on, tapi kita nak tanya juga orang ramai, siapa lebih cepat move on? Saya nak tanya Apis perempuan? dulu. Laki ke perempuan? Lelaki. Awak ni bagi jawapan straight. Kena bagi tengah-tengah. Okey, nantikan dulu apa kata orang ramai. Kita tengok dulu. Rasa lelaki yang cepat move on sebab dia orang tahu macam mana nak control emosi dia orang kan. Lelaki cepat move on. Sebabnya perempuan ni hidup dia penuh dengan emosi. So dia terbawa-bawa benda tu. Memang agak ambil masa sikit lah. Perempuan. Dia depends lah. Lelaki. 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 Perempuan. Lelaki. Lelaki. Lelaki lagi cepat move on daripada perempuan. Bagi saya lelaki sebab perempuan tend to pegang on sentimental value but lelaki tak. Lelaki. Up to the person lah. Kalau either lelaki perempuan, dua-dua boleh cepat move on, lambat move on. Baik, bertemu kembali dalam Cuit Sikit Jangan Sentap Itu Dia Syai. Pandangan orang ramai, kita tanya siapa cepat move on, lelaki ke perempuan. Ramai cakap lelaki cepat move on. Tapi saya rasa perempuan lah. Apa Sal? Sebab kebanyakan pengalaman saya. Pengalaman? Banyak sangat pengalaman kita sikit. Saya ramai kawan. Apa jangan salah tak, saya ramai kawan perempuan, ramai juga kawan lelaki. Tapi ramai yang cakap perempuan yang cepat move on. Kenapa alasannya? Alasan dia sebab kalau hari ni break, esok dah ada. Kalau lelaki pula dia tak move on. Betul, sebab kan? sebelum dia break dia dah ada spare part. Tetamu kita dah gelak-gelak. Kita terus perkenalkan kepada anda untuk kita bercakap topik move on ini. Kita bersama dengan, saya mulakan di sebelah kanan saya dulu. Ladies first, Talia Rosso, apa khabar? Alhamdulillah. Lama tak jumpa Lama kan? Bagi Perlis katanya. 10 tahun kan tadi? Oh, lama sangat tu. Nak jejak kasih ke ni? Move on. Dari Perlis, betul dari Perlis. Okey, baik, kita lock dulu. Okey, saya nak seorang lagi. Kita ada siapa Syai kat sini? Kita bersama dengan Bro Izhar Nazri. kita punya kita motivator bawakan. Kita kalau hari ni pakai hitam, putih, merah, biru. Memang lengkap kita punya ni lah. Mungkin mereka ini nak move on lah kot, warna-warna cerah ni. Lah, Itu warna gelap ni tak nak move on lah. Awak memang hati kental. Okey, baik. Kita tengok tadi pandangan orang ramai soal lelaki ke perempuan yang lebih cepat move on. Ramai cakap lelaki. Saya nak mulakan dengan Izhar lah terlebih dahulu. Kenapa move on ini dikatakan lelaki cepat move on, atau macam mana pendapat Izhar sendiri? Kalau kita tengok dalam statistik angka dan kira-kira yang dikeluarkan oleh KKM dan juga statistik orang yang depression dekat Malaysia ni, sebenarnya lelaki ke perempuan paling banyak depression. Kita rasa macam perempuan sebab perempuan ni sikit-sikit emo, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit. Betul, setuju. Betul, kuat lagi. Kuat lagi. Menangis tepi bucu katil lah contoh. Tapi hakikatnya kalau ikut statistik, lelaki yang paling banyak depres. Ayu, dalam diam. Dalam diam. Sebab apa? Sebab lelaki ni daripada kecil mereka dididik untuk menafikan emosi.
Perasan tak kita masa kecil-kecil? Nangis, jatuh basikal je. Mana boleh nangis lelaki? Kita yang nangis, tarik balik air mata. Sedut balik air mata kan. Tak boleh nangis. Sebab apa? Sebab kita diajar toxic masculinity. Lelaki tak boleh nangis, lelaki tak boleh sedih. Maka sebab tu kenapa kita rasa lelaki cepat move on. Tapi sebenarnya lelaki nampak kat luar je macam move on, tapi dalam dia masih lagi struggle untuk move on tu. Hati masih sayang, hati masih rindu, hati masih teringat-ingat. Wanita pula dia cepat, dia ekspresif. Dia sedih, dia tunjuk sedih sebab dia daripada kecil memang dididik macam tu. Nangis, nangis sebab perempuan kan. Maka dia dididik untuk ekspresif. So bila ekspresif, so nampak fasa dan tempohnya untuk bersedih tu berakhir. Lelaki mungkin ambil masa bertahun-tahun untuk baru berdamai dengan takdir. Tu sikitlah jawapan teaser. Lelaki ke perempuan, sebenarnya hakikatnya perempuan lagi cepat. Cuma lelaki dia acah-acah kuat. Betul. Saya macam setuju kat Syah bila kata perempuan ni, sebab kalau perempuan tak tahu dia tengah move on ke tak kan. Profile picture WhatsApp tu dia tukar gambar hitam, gambar air mata. Kadang-kadang dia delete. Kadang-kadang dia delete. Kita dah tahu dah ini sebenarnya ada masalah. Ada masalah ni. Tapi Talia tu macam tak setuju saya tengok statement tadi. Macam mana Talia rasa? Apa tu soalan dia rasa? Macam Talia tadi kan. Rasa lelaki ke perempuan yang cepat move on? Pendapat Talia sendirilah. Pada Talia, kalau kata kita nak berpihak kepada perempuan, of course Talia akan cakap perempuan. Tapi kalau ikutkan orang di sekeliling Talia, sebenarnya lelaki yang tidak move on tu, yang ramai yang susah untuk move on sebenarnya. Sekeliling Talia lah, based on apa yang Talia tengok dekat sekeliling Talia. Kenapa? Dia macam kita dah move on, tiba-tiba dia datang balik, I miss you macam tu. Ramai macam tu, no. Ramai banyak pengalaman ni. Maksudnya macam mana ni? Cuba jelaskan sikit. Yalah, berdasarkan pengalaman jugalah. Macam kita perempuan ni, macam Talia sendirilah. Kita awal-awal tu memang kita akan tunjuk, kita akan tunjuk rasa kita sakit, kita express kita punya feeling. Tapi bila kita dah sampai satu tahap yang buat apa aku nak ni kan? Tak dapat apa pun. Jadi bila kita dah sampai tahap tu, kita dah tak nak lah, orang kata tak pandang dah. Tiba time tu lah yang lelaki akan datang balik, katakan tak move on balik. Mungkin mula-mula tu diorang macam kontrol macho. Denial tadi. Kontrol macho kan. Macam tak nak lah kalah dengan perempuan. Tiba-tiba dia datang balik macam tu adalah. Saya pengalaman mematangkan. Asyik. Sebab Talia ni dia banyak, kalau kita baca sebab Talia, kita semua kenal dia. Talia ni banyak juga episod-episod move on yang sangat memberi inspirasi juga sebenarnya. Jadi kita tanya Talia sekejap lagi. Kita tanya balik kepada Izhar. Sebab saya ada cakap dengan Syai tadi, kalau kata move on ini seolah-olah putus asa, dan putus asa itu satu perkara yang sangat tidak digalakkan ataupun ditegas. Saya tidak pasti apa istilah yang tepat. Tapi Izhar, macam mana kalau kita move on itu, adakah ia berputus asa ataupun ia merupakan satu putus asa pada tahap yang paling rendah sebenarnya? I see. Cantik soalan tu. Saya nak ulas dulu pasal putus asa ni. Putus asa dalam agama, kalau kita biasa dengar dosa-dosa besar yang kita biasa diajar kat sekolah. Dosa besar tu contohnya syirik pada Allah, berjudi, minum arak, berzina. Ini adalah dosa-dosa yang besar. Tapi ada yang lagi besar daripada dosa-dosa ni. Apa dia? Putus harap dan putus harapan pada rahmat Allah. Sebab tu Allah remind dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dengan rahmat aku, sebab rahmat aku ni lagi besar daripada kesalahan kau. Kesedihan kau ni, pujukan aku lagi besar daripada kesedihan kau. Kalau kau rasa kau besar dosa kau, banyak dosa kau, aku punya keampunan lebih besar daripada dosa-dosa kau. Sebab tu kenapa banyak dosa kita, banyak silap kita ni, selagi kita tak putus asa dengan Allah, dengan rahmat Allah, dengan keampunan Allah, Allah pasti akan ampunkan dosa-dosa kita. Tu part tu. So jangan putus asa, dah Tuhan tak ampunkan aku dah ni. Dah lah ni, memang Tuhan tak pandang aku. Ini lebih besar daripada orang-orang yang buat dosa besar. Sebab itu yang masukkan tadi tu. Sebab tu kenapa walaupun dia pelacur, tetapi dia bagi minum air pada anjing. Walaupun yang dah bunuh 100 orang, tetapi ada niat nak berhijrah ke kampung yang baru dalam hadis Nabi, dia tak sampai lagi pun kampung yang baru. Mati di pertengahan jalan. Tapi Allah ampunkan juga dia. Sebab apa? Sebab dia tak putus harap. Dia tahu dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dia. Dan cerita tentang move on. Move on bukan tentang melupakan. Aku tak boleh lupakan dia. Aku tak boleh lah. Asyik ingat dia lah. Terasa ni. Move on bukan tentang melupakan. Tapi tentang penerimaan. Terima yang kita bukan untuk semua orang dan bukan semua orang untuk kita.
Kita lock penerimaan. Sebenarnya kunci kepada kematangan adalah menerima orang. Sebenarnya kan menerima segala masalah, menerima segala kekurangan yang ada sekeliling kita. Macam Talia sendirilah kan. Saya baru sempat bagi soalan. Awak tak apa semua soalan tadi tahu. Saya perhati je ni. Saya nak tanya. Dia kena baik sikit. Saya tersentuh sebenarnya bila ustaz cakap, saya terus macam perempuan ni nanti cepat. Ekspresif. Very Saya pun tersentuh juga tapi saya tahan lelaki. Tapi kita tahan. Talia, saya nak tanya. Kalau macam Talia sini, anak seni di Malaysia ni, banyak kecaman, banyak kritikan. Macam mana kita nak penerimaan, kita lock ayat tadi? Penerimaan pada Talia. Nak terima segala kritikan, kecaman tu. Tapis untuk jadi Talia yang sebenar, yang kuat. Okey, proses untuk kita terima tu sebenarnya bukan mudah. Tapi dia step by step jugalah. Tapi pada Talia satu je dalam Talia memang selalu ajar diri Talia, tak kisahlah sebagai anak seni ataupun pribadi, cerita pribadi, Talia selalu letakkan Allah, walaupun lah macam mana kita pun Talia letak, kita kena back to basic. Kita kena redha. Sebenarnya penerimaan tu pada Talia adalah redha. Jadi bila kita redha, kita akan move on lah. Jadi Talia memang akan sentiasa fikir, apa-apa yang jadi pada Talia, walaupun berat, walaupun susah, seksa macam mana pun, satu tahap tu Talia akan kembali, fikir balik yang Allah uji aku sebab Allah sayang aku. Allah. Itu yang Talia selalu ingatkan diri Talia. Dan benda tu jugalah yang buat Talia jadi kuat lah. Itu rasa Talia lah. Tapi kalau kata move on itu, kan dah move on kan. Macam Izhar kata tadi, bila dah move on, masih lagi bercakap pasal orang yang kita on kononnya itu. Adakah itu pada Talia dikategorikan sebagai dah move on sepenuhnya? Okey, sebenarnya pada Talia lah, tidak bermaksud juga kalau kita ni move on, kita tak boleh cakap pasal orang tu. Sebab kalau kita bila kita ni dah terima benda tu dah macam, let's say dalam hubungan, kita dah putus hubungan dengan orang tu. Tapi kenapa kita masih lagi bercakap pasal orang tu? Bukan sebab kita ingat kat orang tu, tapi kita hanya ingat kita belajar daripada peristiwa yang terdahulu semasa bersama dengan orang tu. Maksudnya kita belajar dari pengalaman kita. Jadi bila kita buka cerita balik pasal orang tu, bukan bermaksud kita tak move on, tak sepenuhnya move on, tapi untuk kita cerita pada orang lain pengalaman kita. Itu sebenarnya salah lah nak berkongsi. Betul. Okey. Sebab orang tu pernah lalu dalam hidup kita. Susah sebenarnya kita nak melupakan. Sakit dia ni kan. Saya cakap saya ada 2 perkara kan. Satu perkara saya dah beritahu, satu lagi belum. Saya akan bongkarkan selepas ini. Tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana, kita kembali dalam Cuit Sikit, Jangan Sentap. Kembali selepas ini.资讯全方位，知晓天下事。接下来，让我们连线本台记者。用心聆听民生动态，给您插播一则最新消息。大视觉。知天下，风雨不改，陪你贯穿世界脉络。Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Orang ni rapat semacam je. Masuk sama-sama. Keluar sama-sama. Janganlah macam ni. Habislah aku. Zal, kau kena relax dulu, okey? Apa-apa memang kau tenang je. Tak payah fikir sangatlah pasal benda ni. Yalah, aku cuba relax lah ni. Bro, terima kasih banyak bro. Kau sayang aku macam ni. Kau support aku kan. Tak ada hal lah. Okey, jangan risau. Sekejap lagi, aku bawa kau pergi makan ikan patah koyak. Cantik. Okey, Itu cantik. Yang itu cantik ah. Cantik. Okey, sekejap kita pergi makan. Alright. Makan kenyang-kenyang, relax. Terima kasih lah belanja aku makan. Aduh, ikan patin pun dah sedap. Rugi tak sedap kita kan? Kalau tidak, semua makan ikan patin kan? Dah kenyang buat kerja dulu lah. Tu lah. Terima kasih banyak. Sama-sama tak kan? Aduh. Terima kasih bro. Aduh.
Asal diorang berdua ni. Kasih sayang lah pula. Tak boleh jadi ni. Kena buat sesuatu ni. Baik Irfan cakap betul-betul. Korang berdua ni ada apa-apa ke ni? Yang macam-macam Syu, apa ni tak baik lah tuduh-tuduh macam ni. Kita orang tak nak jadi orang yang dilaknat tau. Tahu kan sebenarnya Rizal baru hilang isteri, baru jadi duda. Sampai kadang-kadang bercakap pun seorang-seorang ni. Nampak sangat tak boleh move on lagi. Sebab tu Ifah ada kat sini nak tolong dia. Nak comfort dia, nak support dia. Bukan sebab kita orang macam ni. Kan korang ada tu. Bukan Bukanlah. Cerita ada Chan lah. Amboi, hamba tak move on juga? Tak adalah. Itu tak dapat jadi couple. Dia dapat dah jadi abang angkat dia angkat. Abang angkat dia angkat. Abang angkat? Abang angkat? Ingat zaman sekolah ke? Kerja pun boleh lah. Kan abang kan? On kan? On. Kan abang angkat dia angkat kan? On tak on? Fiz, rasanya kita kena minta maaf lah dekat Ipan. Kenapa? Sebab memang kita salah tafsir. Betul. Tapi maksudnya itulah gambaran sebenar. Irfan ni dia orangnya baik. Tak, aku okey je. Kau yang tak husnuzon. Tak husnuzon. Yelah, dia nak bantu kawan tu. Maksudnya betul lah. Tingkah sokongan tu perlu lah. Sokongan tu perlu. Tapi dia salah tafsir oleh akak sebelah tu. Tapi persoalannya, kita nak tanya soalan. Berkenaan dengan situasi tadi tu, kita dapat gambarkan kawan yang support. Jadi antara kawan-kawan, saudara mara, keluarga, nak bagi bimbingan support tu. Untuk yang nak move on ni. Yang move on ni. Dalam banyak-banyak ujian, kita ni Allah uji dengan pelbagai segmen dan angle. Ada yang diuji dengan kewangan, diuji dengan kesihatan, diuji dengan relationship dan sebagainya. Dalam banyak-banyak ujian, antara ujian terbesar adalah ujian kehilangan. Sebab itulah ujian pertama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat. Belum sampai ke dunia lagi diuji dengan kehilangan ayah tercinta. Maka itu ujian yang besar. Maka kalau kita diuji ataupun kita ada kawan-kawan yang diuji dengan ujian kehilangan, ada hilang tu hidup ataupun hilang tu dah meninggal dunia, maka apa yang diajarkan dalam agama untuk kita nak bantu? Kan adakah dengan cara kau sabar jelah ni dah tak ada Allah nak buat macam mana? Kan? Yang diajar dalam agama adalah apa yang berlaku semasa salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Umamah. Dia berada dalam masjid sedang meratapi kesedihan dan kesusahan dalam kehidupan. Hutang yang banyak, kemurungan, dan Nabi masuk dalam masjid. Nabi nampak waktu tu dan apa Nabi buat? Nabi bukan terus kata, "Kau kenapa sedih ni? Tak berdamai dengan takdir ke? Kan tak bersetuju ke dengan janji-janji Allah tak?" Apa Nabi buat? Nabi tanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa?" Dan Abu Umamah cerita kepada Rasulullah. Meluah. Dan Rasulullah mendengar dengan keadaan betul-betul nak dengar dengan empati. Habis cerita, baru Rasulullah ajarkan doa. Dan doa tu yang kita biasa baca selepas solat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Abu Umamah hari tu dapat doa, hari tu dia doa. Dan diberitahu dalam hadis, selepas aku amalkan doa ni, Allah selesaikan semua masalah dan hutang aku. Sekelip mata. Itu contoh segar tu. Tapi bila cakap soal kehilangan dan sebagainya dan juga support system ataupun tulang belakang yang paling kuat ataupun yang tadi Aizah kata good listener, pendengar yang baik. Ini saya nak tanya kepada Talia sebab saya kata tadi Talia ni berdepan dengan banyak juga siri-siri move on ataupun kisah-kisah yang semua tahulah. Saya tidak mahu merahsiakannya lah. Tapi saya tak buat dekat sini. Cuma saya nak tahu siapa yang menjadi pendengar yang paling baik, siapa yang menjadi tulang belakang Talia ketika itu, siapa sebenarnya? Kita nak tengok IG dia ada ke? Pendengar yang paling baik pada diri Talia adalah Talia sendiri. Tapi kita akan ada seseorang yang akan buat kita kuat. Yang akan buat kita rasa macam bila ada orang ni, kita akan kuat. Jadi orang itu adalah anak Talia, satu-satunya anak Talia. Jadi sebab mungkin kita ni tak cukup bila kita bergantung harap pada diri kita saja. Of course kita bergantung harap pada Allah. Tapi bila orang yang, minta maaf cakap, saya sebenarnya juga pernah depression. Even sampai sekarang pun Talia masih lagi ada anxiety kan, ada ketika. Tapi apa yang buat Talia macam recover balik, Talia cuba overcome benda tu adalah dengan mengingati benda-benda yang Talia rasa
ada lagi orang yang perlukan aku. Faham tak? Jadi selain dia jadi listener Talia, anak Talia memang, kalau memang Talia tak mudah juga untuk percaya dengan orang. Jadi dia adalah salah satunya orang yang akan Talia cakap, walaupun benda tu kadang dia tak faham lagi. Sedari daripada dia kecil lagi, kalau yang orang tahu juga kan, daripada kecil lagi kisah-kisah move on dalam diri Talia terjadi. Jadi dialah yang jadi listener. Kisha sekarang dah umur berapa? Dah besar dah Kisha sekarang? Dah 11 tahun. Dah memahami lah sebenarnya. Sekarang dah memahami. Daripada yang tak faham tu, dia kecil tu, dia dah jadi faham sangat dah. Jadi sampai kata dia kata, kuat tau. Kita tak cakap pun, dia dah tengok mata kita pun dah kuat. Jadi dah macam tu best friend tu. Yes. Sebenarnya kekuatan Talia ni merupakan inspirasi saya. Maaf. Saya sebenarnya kan tadi nak cerita kan. Kita ada 2. Tak sebab cerita lagi. Tak sebab cerita lagi kan. Sebab cerita simpan tu lagi menarik. Sebenarnya kalau saya sokong juga lelaki ni dia susah nak move on. Kadang-kala toxic. Kenapa Izhar gelak? Dia macam saya macam boleh baca. Boleh baca. Jangan baca. Dia bila datang perkara tu kadang susah nak dilupakan, susah nak buat satu perkara, susah nak fokus sebab fikiran dah ke sana. Jadi kan macam mana kita nak mengikhlaskan penerimaan tadi yang Izhar cakap ke awal tadi untuk move on. Okey, macam berat menerima sebab saya dah terbaca kan. Nak buang satu hal lagi. Buang. Pertama, Allah sebut dalam surah Yasin yang kita biasa baca kami malam Jumaat tu, kun fayakun. Allah kata jadi. Tetapi dalam ayat yang lain dalam Quran Allah sebut aku jadikan dunia ini dalam 6 masa. Maka ulama menafsirkan tadabbur tentang ayat ni. Kenapa bila Allah boleh kata sesuatu tu jadi, tapi bila tentang dunia saja 6 masa. Ada mesej tersirat dekat sini. Sebab apa? Allah nak beritahu segala perkara dalam dunia ni dia akan melalui proses dan masa. You cannot skip the process. Tengok Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, tapi perlu tetap melalui proses mengandung yang sama 40 hari pertama, 40 hari kedua dan seterusnya. Tetapi ketika Siti Hawa diciptakan tidak melalui proses itu. Sebab proses itu tidak berlaku di dunia. Sama juga apa saja perkara yang berlaku kat dunia ni dia perlukan proses. Memang kita kena move on, tapi move on orang ni dia perlukan masa. Betul, time will heal. Masa ni diperlukan untuk nak bergerak ke hadapan. Jangan paksa orang dan masa kita tak sama dengan orang lain. Ada orang dia ambil masa 2 tahun, ada orang dia ambil masa 6 bulan. Sebab mungkin support system dia, mungkin sebabkan oleh dia punya mindset dia. Maka itu beza kita dengan orang lain. Tapi jangan risau satu perkara. Ramai orang ingat, aku ni sabar-sabar juga. Tapi sabar aku pun ada had juga. Sabar aku pun ada limit juga untuk aku lalui fasa move on ni. Satu perkara yang saya nak pesan pada para penonton untuk kita semua. Ada ke sabar ni limit sebenarnya? Sebenarnya, limit pada sabar kita ni bukan kita yang decide. Tapi Allah dah decide sebelum Allah turun kat kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku ni kalau bagi kesakitan, kekecewaan, kehilangan pada engkau, aku bagi benda yang kau boleh bear je. Tahap yang kau boleh tahan je. Sebab tu aku tak bagi pada orang lain, aku bagi pada engkau. Sebab engkau mampu. Maka kita tak payah nak susah-susah nak limitkan. Sebab Allah dah limitkan sebelum turunkan hujan. Allah bila turunkan hujan, dia tak turunkan dengan kebencian. Allah turunkan dengan kasih sayang dan rahmat dia. Itu dia satu mantap yang jawapan tu. Talia okey Okey. Okey, Talia. Kita apalah. Itu kita fahamlah emosi itu datang tiba-tiba kan. Apa itu satu perkara yang penting untuk dikongsikan. Tapi semalam Syai, kita berdua dan juga Irfan juga buat satu undian dekat Instagram. Apa yang menariknya kepada saya dan juga semua, ada yang mengatakan bahawa regardless gender, tidak kira lelaki ataupun perempuan, asalkan kita ada matlamat hidup yang jelas untuk move on ataupun bergerak ke depan. Talia rasa macam mana? Betul? Setuju? Kenapa? Ya betul. Maksudnya kita kena ada target dalam kehidupan kita. Okey, jadi kalau kita biarkan perkara yang tidak yang mengganggu untuk kita move on tu, sampai bila kita tidak akan go further lah. Macam Talia sendiri. Peristiwa move on banyak, terlampau banyak, tapi Talia keep on going, keep on bangun balik. Walaupun jatuh berkali-kali dengan benda-benda yang tidak diingini, tapi kita bangun balik disebabkan kita ada matlamat yang kita nak pergi. Macam Talia fokuskan, aku nak jadi apa, aku nak buat apa. Jadi kalau kata Talia still di tempat yang sama, menunggu,
tanpa orang kata menunggu berharap tapi tak kunjung tiba ke apa lebih kurang macam tu, tak ke mana. Jadi that's why kita kena ada macam tadi yang pengundi-pengundi tu cakap matlamat tu hala tuju hidup kita tu kita kena ada. Betul lah tu. Saya suka bila cakap berkenaan dengan move on ataupun mengikhlaskan segala peristiwa-peristiwa move on itu untuk berlalu. Sebenarnya Hafiz dan juga semua berkenaan dengan move on ni, bila kita dalam posisi tu, kita rasa kita terpaling sakit. Terpaling tersakiti gitu kan. Okay. Kenapa? Saya serius ni awak gelak. Saya cuba untuk mendalami mood saya. No, saya dah cuba tau, minta maaf tadi. Serius kan? Maksudnya macam tu, kita terpaling tersakiti. Kita ni terpaling ni. Orang lain semua tak ada masalah macam kita. Kita je paling termasalah. Tapi bila datang kawan dekat kita, bila datang bercerita apa semua, kita rasa kesian, kita rasa nak comfort. Dalam masa yang sama, kita ni pun tersakiti juga. Caranya macam mana? Baik. Bagaimana Nabi mengubati siri-siri move on dalam kehidupan Nabi? Okay. Nabi kehilangan banyak orang yang tercinta, bahkan orang-orang yang sangat penting posisinya dalam dakwah agama. Bagaimana Nabi melalui episod-episod tu? Dengan cara Nabi sampaikan kebaikan dan bagi manfaat pada orang. Dia tidak duduk sorang-sorang, Nabi terus berjumpa seorang demi seorang. Sampaikan kebaikan, sebarkan bahagia, tunjukkan positiviti pada orang. Sebenarnya, bila kita memudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Bila kita jadi asbab kebahagiaan orang, maka Allah akan turunkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Satu contoh yang baik sebenarnya, Syai. Apa yang saya suka ayat itu adalah, satu contoh yang baik sebab apa? Sebab bila kita move on, kita perlu berjumpa orang ramai. Itu kadang-kadang bila orang move on, saya kata tadi, bila kata ada masalah je, tukar profile picture WhatsApp jadi wanita, air mata. Sebenarnya kita macam menjerat kita kepada kesedihan. Itu sebab kita nak tanya tips juga kepada Izhar dan juga Talia, apa lagi yang perlu dilakukan untuk kita move on dengan cara yang sangat baik dan sangat smooth. Kadang-kadang delete DP tapi 24 jam keluar tak ada rumah. Geram ni, geram. Alright, tapi kita berehat, kita akan kembali selepas ini dalam Cuit Sikit. Jangan sentap. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan Madar dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi, untuk penanaman padi 5 kali 2 tahun. Tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit. Itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya sebagai mewakili Satuan Layan Kuala Kedah yang mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PMR. Bahawa nasib sawah padi di bawah pentadbiran kita yang tegas, kita nak tentukan pendapatan betul-betul tinggi. Dengan cara sedemikian, kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Guys, move on. Wow, speaking London gitu. Apa makna move on? Kalau tak move on, tak boleh ke? Benda tu berkait dengan cinta je ke? Okey, dia macam ni. Benda ni melibatkan hati dan perasaan, juga emosi dan pemikiran. Kadang-kala ambil masa lama, kadang-kala sebaliknya. Namun yang paling penting, kita mesti kena move on, aka pasrah, redha. Apa antara perkara yang kita boleh buat? Okey, yang pertama, maka berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pilihan yang tepat. Sebab dalam ajaran agama Islam bahawasanya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan adalah ketetapan yang Maha Esa. Percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menguji hamba-Nya melebihi kemampuannya. Yang kedua, positive thinking guys. Buang jauh-jauh semua fikiran yang mengarahkan diri kamu ke dalam kecelaruan emosi.
Ganti semua fikiran negatif yang ada dengan fikiran positif yang akan jauh lebih membantu membawa perasaan gembira. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif juga akan membuat kamu lupa akan rasa sedih dan kecewa yang ada dalam hati. Justru melalui kesibukan yang dijalani, proses untuk segera move on pun akan semakin mudah. Macam mana cara nak berserah diri? Positive thinking, kegiatan positif. Silalah bertanya kepada ahli panel tu. Tiba. Baik, bertemu kembali dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Ramai yang sudah pun mula mendapatkan rasa kekuatan untuk move on ataupun untuk melepaskan segala-galanya yang memberi beban kepada kita. Tapi tadi Izhar beri satu tips yang sangat, bukan tips lah, satu cerita tentang baginda Nabi, bagaimana baginda melepaskan kesedihan itu, jumpa orang ramai dan sebagainya. Ini berkait juga dengan tips yang kita nak kongsikan kepada mereka yang dah nak move on ni. Kadang-kadang bila nak move on tu mulalah berkurang dalam bilik. Tapi sebenarnya berapa lama sebenarnya tempoh yang diperlukan untuk kita bersedih dan masa untuk keluar daripada kesedihan tu? Ramai orang ingat bila aku dah selesai sedih ni aku takkan sedih lagi. Itu adalah persepsi yang salah. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku memang ciptakan mati dan hidup ni untuk aku uji kau. Maka lepas selesai satu episod kesedihan, kita akan lalui lagi episod kesedihan lain. Sampai bila akan berakhir? Sampai nafas kita terhenti. Sebab ini tempat memang untuk diuji. Tempat kita nikmati, kita punya ganjaran adalah selepas kita mati. Sebab kadang-kadang kita rasa sesak. Kenapa? Kenapa kita rasa macam banyak benda yang kita nak rebel. Banyak benda yang kita macam tak suka dan kecewa dan terlalu lama sangat ambil masa. Sebab kita ni literally, kita dilahirkan dengan kehendak Allah. Allah yang decide kau nak lahir hari apa, time apa, Allah yang decide. Dengan kehendak Allah kita lahir. Dan kita mati pun dengan kehendak Allah. Bila kita mati, kita tak boleh decide dengan kehendak Allah. Tapi kenapa kita rasa sesak? Sebab kita lahir dengan kehendak Allah. Kita mati dengan kehendak Allah. Tapi kita nak isi kehidupan ikut kehendak kita. Ikut perasaan kita, ikut emosi kita, ikut apa yang kita suka. Sebab tu kita serabut. Sebenarnya, dunia ni bukan tentang kita. Tapi tentang Allah. Dunia ini bukan tentang memenuhi kehendak Allah. Bukan tentang memenuhi kehendak kita. Tapi tentang memenuhi kehendak Allah. Apa yang Allah nak kita buat. Apa yang Allah minta kita patuh. Apa yang Allah larang kita tinggal. Persoalan, habis itu kehendak saya macam mana? Tuan-tuan, Nabi sebut umur umat aku ni 70 tahun, 60 tahun. Let's say 70 tahun maksimum. Tolak dengan umur kita. Berapa tahun lagi tinggal? Contoh lagi 40 tahun tinggal lagi untuk kita hidup. Tuan-tuan, kita kena penuhi kehendak Allah 40 tahun je lagi. Selepas itu, Allah pula akan penuhi kehendak kita. Berapa lama? Kalau adilnya 40 tahun lah. Tapi Allah bukan hanya maha adil. Allah maha kasih. Allah akan penuhi kehendak kita senikmat-nikmatnya selama-lamanya. Adakah ini berkaitan dengan expectation yang tinggi? Bila kita nak move on tu, kita dah expect dah benda ni akan jadi macam ni. Bila tak sampai expectation akan jadi masalah macam ni. Yes. Salah satu kebodohan kita sebagai seorang manusia adalah kita letakkan expectation pada makhluk dan manusia. Manusia sifatnya memang berbolak-balik. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, doa yang Nabi tak pernah tinggalkan dalam sepanjang hidup Nabi adalah ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati-hati manusia. Manusia ni memang sifatnya bolak-balik. Yang kedua, perangai manusia ni memang tak pandai menghargai. Bukan saya yang cakap, Allah sebut dalam Al-Quran. Qalilan ma tashkurun. Sikit sangat di antara hamba-hamba aku yang pandai untuk appreciate. Sebab tu kebodohan kita sebagai manusia meletakkan expectation pada manusia yang hati berbolak-balik dan tak pandai menghargai. Sebab tu meletakkan penggantungan pada manusia adalah kekecewaan yang disengajakan. Itu kata Izhar. Kita nak tengok pula Syai, apa kata orang ramai tentang tips nak move on ni macam nak. Syai ada tips Saya nak dengar orang cakap lagi. Saya nak tiru. Saya tak ada tip. Apa orang ramai cakap tentang tips untuk move on? Kerja busykan diri, tak ada nak duduk atas katil fikir dia main phone, tak ada. Aktifkan diri supaya kita tak fikir dia seorang. Susun plan. Kalau plan A tak jadi, of course kita ada plan B. Just jangan fikir kita give up lah. Saya travel lah. Kalau lelaki ni, kalau macam dia nak ignore semua benda ni, dia akan pergi macam travel ke. Kalau perempuan ni, dia akan more to spend time with their friends ke, uni friends ke, macam tu. Dia pun macam cepat sangat move on, cepat cari pasangan lain. Atau dia ada kawan-kawan dia orang kan. So dia orang boleh macam lepak ke apa ke. So dia memang akan cepat move on. Dia tak guna emosi sangat. Berbanding perempuan, dia banyak fikir. Dia banyak fikir, kadang-kadang dia flashback itu bukan dia 5 tahun lepas, 10 tahun lepas punya hal pun dia flashback. Kalau lelaki dia banyak lepak dengan kawan, pergi buat outdoor activity. Saya rasa banyak circle dengan kawan-kawan lah. Banyak circle dengan kawan-kawan. And then nak minta pendapat.
dengan adik-beradik. Macam itulah. Dia punya move on laki lain sikit lah. Kalau macam saya akan layan hobi saya. Dengan motor ke ataupun dengan kereta ke, macam tu lah. Saya akan buat aktiviti lah, pergi swimming ke, pergi jogging, just to like clear my mind. Lepas tu I write down my thoughts. Kenapa saya, like, why that guy isn't like good for me, tak baik untuk I. Kegagalan untuk saya macam motivation. So I akan cuba like lebih work harder untuk like mencapai kejayaan tu. Mungkin keluar dengan kawan-kawan, pergi shopping ke, spend time dengan sendirilah, masa sendiri. Kalau saya mostly akan busykan diri. Saya buat kerja or baca buku lah. Macam an escape for me to not to think those things lah. Keluar jalan-jalan lah, bawa kereta, tengok kereta lah. Paling senang efektif doa je lah, cepat move on. Itu dia tadi reaksi ataupun komen-komen, tips-tips daripada orang awam berkenaan dengan tips macam mana nak move on. Ada yang kena tips tu? Ada yang kena. Betul lah apa yang saya buat. Okay, saya pergi bercuti, saya pergi busykan diri. Itu antara apa yang saya buat lah. Betul lah kena. Tapi kita nak tanyalah Talia. Karakter balik. Kita nak tanya. Nak tanyalah Talia kan. Kalau macam Talia kata kekuatan itu datangnya daripada anak-anak. Bukan sebagai pendengar pun. Bukan sebagai good listener. Anak. 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 Okey. Andai katalah satu masa Izhar pun cakap tadi, kesedihan itu datang berulang kali. Andai kata anda betul dalam sedih yang teramatlah. Adakah anda akan tunjukkan ke anak-anak? Okey. Kalau soalan ni, Talia memang bagus juga soalan ni sebab ada Talia memang alami benda yang sama dan juga ada antara orang-orang di sekeliling Talia yang alami. Jadi Talia rasa ini sangat berguna untuk Talia bagi tahu. Okey, kalau Talia berada di posisi yang sangat sedih dan Talia memang pernah berada di posisi yang kita dah kena lagi. Hampir putus asa kadang-kadang. Kena lagi. Bukan 3 kali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Memang dan kesedihan tu bukannya orang kata yang di tahap yang rendah, tapi memang yang orang kata gila lah. Tapi ada benda yang Talia takkan tunjuk pada anak lah. Ada benda yang Talia tak tunjuk pada anak, tapi macam Talia cakap lah, dia dah tahu dia dah belajar diri Talia macam mana, jadi dia tengok mata pun dia dah tahu. Jadi tak perlu untuk Talia ekspreskan apa yang Talia rasa. Cuma kalau kita ada someone, maksudnya ada orang yang perlukan kita dalam kehidupan kita, pesanan Talia lah kepada mereka-mereka yang mengalami masalah yang sama. Kita rasa diri kita ni dah sedih sangat. Kenapa Allah uji aku juga ni? Kenapa? Talia setuju macam ustaz ke? Boleh panggil ustaz ke apa? Boleh panggil. Kita dah hampir separuh assignment. Kita borak tadi. Talia setuju sangat dengan apa yang dia cakap sebab itulah apa yang Talia ajar pada diri Talia juga. Maksudnya kita berbalik pada Allah lah. Apa yang Talia jadi diri Talia, Allah yang bagi. Jadi bila kita bersabar, kita sedih pun, kenapa aku boleh bersabar? Orang tanya Talia, kenapa kau kuat? Macam mana kau boleh kuat? Allah yang bagi aku kuat. Allah yang bagi aku. Sampai satu masa, lepas tu kenapa engkau pilih untuk move on? Sebab Allah kata sampai tahap tu je. Dan benda ni juga yang Talia keep on bagi tahu kepada adik angkat Talia ke atau orang yang rapat dengan Talia. Beginilah Talia bagi tahu. Bersabar, terima apa yang Allah bagi. Walaupun memang sakit, terima. Sampai satu masa Allah akan kata, dah cukup masa kau untuk sabar, kau boleh move on. Senang je CV dia macam tu Yes. Tapi kalau kita tengok orang ramai cakap tadi pergi bercuti lah, pergi travel lah, pergi hiking ke apa benda semua tu. Talia sendiri ke menyanyi untuk hilangkan? Talia seorang penyanyi. Saya terasa. Adakah penyanyi itu boleh riliskan sekali boleh, depends masing-masing. Mungkin benda tu boleh bagi sikit lah. Tapi setiap orang tu dia ada dia punya pilihan sendiri untuk move on, untuk dia heal dia punya diri. Bagi sikit tu sebab nak bagi sikit apa? Berulang kali ku mencuba. Dia suka yang Takkan bagi sikit kan? Okey, itu. Tapi saya nak tanya kepada Izhar pula. Sebab dia kata tadi, sebab sekarang ni ada trend kan lagu healing sampai pagi tak balik kan. Contoh. Tapi sebab sekarang ni ceritanya adalah bila kita dah move on, kita nak menjadi diri kita seorang yang lebih baik. Tapi kadang-kadang ada yang move on, healing sampai tak pagi tak balik ni akan menjadi seorang yang lebih teruk daripada sebelumnya. Tu yang mulai. Apa yang mulai? Tak baik tau. Sangka baik. Kita kena uzon. Maknanya lagu tu lagu ajak orang pergi yang mulai kan. Tapi macam mana bila dah move on ini menjadikan kita ni lebih teruk daripada sebelum ni? Apa kisahnya ni? Apa tujuan Allah berikan ujian pada kita? Salah satunya adalah untuk kita ni jadi kuat daripada semalam.
Sebab tu ada orang yang dia dah mula berdamai dengan takdir, dah redha, akan keluar daripada mulutnya bukan lagi sabar. Ramai orang boleh sabar dengan ujian, tapi tak ramai orang boleh berterima kasih atas setiap luka-luka dalam ujian yang dia dah lalui. Sebab tu move on ni, jangan hanya sekadar kita nak pergi balik sampai pagi tak balik-balik. Sampai mak panggil call pun reject kan. Ini nyanyi. Nyanyi. Jadi saya nyanyi jangan. Hati-hati. Nyanyi sebenarnya. Dan cerita tentang move on tu sendiri kan. Kadang orang dia gunakan alasan healing untuk dia nak buat macam-macam perkara. Ada yang kita tengok kat social media yang ambil minuman keras hanya berdalilkan menghalalkannya sebab aku tengah healing. Sebenarnya apa yang agama ajar untuk healing sebenarnya? Sebenarnya dalam agama memang dah tunjukkan cara untuk kita healing. Dan kalau ada orang pergi contoh pantai, pergi ke bukit untuk hiking, Johor kan, contoh terus sebut negeri tu. Dia pergi shopping sebelum kena dah sebut kan. Maka itu perkara yang agama memang anjurkan. Sebab pergi tengok alam ini adalah perkara yang disebut seperti mentadabbur alam. Tengok langit, teringat kebesaran Allah. Tengok laut, teringat kehebatan Allah. Pergi ke bukit, tengok pokok, nampak keagungan Allah. Cuma, Dai, saya ni tak boleh pergi pantai, tak boleh pergi bukit, tak boleh nak pergi laut. Macam mana? Jangan risau. Sebenarnya, ada lagi hebat daripada laut, pantai dan bukit tu. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut sebaik-baik ciptaan aku yang lebih baik daripada bulan, bintang, matahari, laut dan pantai adalah manusia sendiri. Bila kita tengok tangan kita, tengok diri kita dekat cermin, kita akan kena tadabbur diri kita. Ni kan sebaik-baik ciptaan. Dan tuan-tuan, ni saya share dengan tuan-tuan, bila tengok cermin, sebut benda ni. Susah mana pun hidup kita, tengok diri kita, sampai hari ni, manusia ramai tinggalkan kita. Tapi Allah tak pernah tinggalkan kita, walaupun sesaat. Kita banyak lupa Allah, tapi Allah tak pernah lupakan kita. Kita banyak tinggalkan Allah, tapi Allah tak pernah tinggalkan kita. Kenapa Nabi Musa alaihissalam, depan dia laut, belakang dia Firaun kena kejar. Depan mati, belakang pun mati. Tapi kenapa Nabi Musa tak goyang? Sebab dia tahu Tuhan dia takkan tinggalkan dia. Oh, tapi bila Izzah cakap perlahan tu saya tengok Zul Arifin dah. Saya dah dengar macam ni. Sebenarnya saya adalah pelakon. Ini sebenarnya. Aduh, ini dah pelakon sebenarnya. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Cuit sikit, jangan sentap. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet.
Baik, bertemu kembali dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Dalam sedar tak sedar kita bercakap tentang move on ni, kita pun dah masuk ke segmen terakhir. Tapi dalam serbuk-serbuk talian ni, move on ni, katanya nak mewakili negara ke Uncle Sam punya negara ni. Ke mana? Uncle Sam, betul lah. Uncle Sam. California. California. Betul. Okey, sebelum pertanyaan tu saya ucapkan. Untuk apa ke sana sebenarnya? Okey, untuk mewakili Malaysia dalam kategori vokal, World Championship of Performing Arts. Wow. WCOPA Betul, WCOPA singkatan dia. Mungkin cerita sikit apa kontennya di sana? Dekat sana tu kita Talia akan join 5 kategori pertandingan kategori nyanyian, pop, rock, open, world dan juga contempt. Jadi macam-macam lagu lah yang kita akan bawa. Dengan cerita ada lagu Melayu juga akan nyanyi dekat sana? Yes, ada. Mesti kita akan bawa lagu Melayu dalam kategori world lah. Jarang tak suruh belanja tu lagu apa sebenarnya? Cuba belanja sikit. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Madah berbunga alun suara. Asik. Terdengar merdu hanya dendangan. Kalau terkorban jiwa merana, 1000 sesal apa gunanya? Tak ada. Ini macam kena dengan topik ni 1000 sesal. Dia dah bercampur sebenarnya tu lirik daripada awal. Sebabnya kita akan pandai-pandailah pilih lagu. Sebab lagu dia hanya diberi 1 minit saja untuk satu kategori. Jadi tak sempat habis lagu. Okey, so preparation semua okey ni? Alhamdulillah. Kita memang tak boleh masuk. Kita 1 jam pun tak boleh. Kita nak cakap lagi. Mungkin boleh jadi penari? Kat, kata dia. Itu sebenarnya cara awak healing juga kan, Talia kan? Betul. Dalam nyanyian pun kita boleh ekspresi kita punya emosi untuk jadi. Betul. Itulah saya pun cuba juga. Sebab tu saya ni penyanyi antarabangsa dalam bilik sendirilah. Tapi kita nak tanya sebenarnya dalam kita punya segmen move on ni, kadang-kadang ada orang ni dia nak move on. Dia nak keluar daripada kotak kesedihan dia. Tapi dia tak tahu macam mana nak start. Kalau kat sini yang tengah tonton kita ni yang minat baca novel, Talia biasa baca novel kan? Yes. Nampak gaya-gaya pembaca novel tu ada? Saya pun baca juga tapi tak nampak lah, nampak macam banyak banyak main. Banyak tengok komik. Kalau siapa yang biasa baca novel kan, dia akan tahu setiap babak-babak dan chapter dalam novel itu, watak-watak yang berbeza akan disusun oleh penulis. Dia ada watak utama yang akan kekal daripada awal sampai hujung. Contoh, ada watak yang dia hanya menemani watak utama sampai chapter 3. Tapi sampailah chapter keempat, watak tu dikeluarkan oleh penulis dan digantikan dengan watak yang lain untuk menemani watak utama menghabiskan cerita dalam novel. Sebenarnya dalam kisah hidup kita dalam keadaan single player punya mood. Maknanya hidup kita ni adalah kita ni akan menemui berbagai-bagai watak dalam hidup kita. Dan ada watak yang dia takkan kekal lama pun dalam hidup kita. Contoh mak kita. Ni mungkin teman kita 26 tahun. Masuk tahun ke-27, Allah ambil dia. Maka watak seorang ibu sudah dikeluarkan daripada hidup kita. Anak kita, mungkin dia membesar dengan kita. Tapi one day bila dia dah berkeluarga, ada anak-anak, maka watak itu akan dikeluarkan daripada hidup kita. Dan akan digantikan pula dengan watak yang lain. Endingnya, kita bermula dengan satu watak, dan kita berakhir pun dengan hanya satu watak di dalam kubur. Ya, itu dia. Banyak tips dan juga pesan sebenarnya daripada Izhar dan juga banyak juga perkongsian daripada Talia yang sebenarnya kalau kita mix and match kan sangat membantu kita untuk move on, Syai. Saya suka dengan kata-kata akhir daripada Izhar tadi. Kita mulakan kehidupan dengan satu watak, akhiri dengan satu watak dan juga kita percaya dengan satu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu. Bagus Awak ni tak boleh tau. Okay. Saya ni cuba jadi nama Syairul Islam tu saya bawa. Saya jual nama Syairul Islam tu sebaik mungkin. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Izhar Nazri, motivator kita yang telah pun mengeluarkan suara Zul Arifin tadi. Terima kasih. Dan juga Talia Rosa Selebriti dan juga kita doakan kejayaan yang gemilang dan cemerlang. Semoga berjaya mereka nanti untuk pertandingan performing arts ataupun vokal. Dan kepada anda, terima kasih kerana menonton dan juga kita mengharapkan anda cepat move on dan jangan sentap dengan cuitan kita pada hari ini. Okey, jangan lupa untuk terus saksikan kami pada minggu yang sama, pada hari yang sama, jam yang sama. Hari Sabtu jam 11.05 pagi kita akan bersiaran sampai jam 12.30 hari di TV1 saluran berita RTM Klik di TikTok dan juga Facebook Live. Semoga apa yang kita kongsikan dalam Cuit Sikit Jangan Sentap ini memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa untuk terus sokong kami di media sosial untuk tahu perkembangan-perkembangan kami. Secara ulangan pada Rabu jam 3.05 petang. Sekian sahaja daripada saya, Hafiz Dawson. Saya Syarif Islam. Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Bye-bye. Hilangkan rindu-rindu pada nafsu bernafsu.
kasih mata. Palsu globalisasi yang sensasi, bukan aksi, hanya kata-kata auta. Rata-ratanya berkokok yang menggunung, hujung masa diratakan pokok ratakan untung. Sekali sama berat, diuji sama merah. Berkali kata erat, lafaz tidak berkerah. Apa guna puji jika Tuhan tak diuji? Apa guna bijak jika Tuhan tak dipijak? Kata-kata majlis yang tragis habis ditapis, terlajak laris menyusun baris semacam pelaris sadis. Demi masa makin ramai rugi, bercampur dengan tuli, bisu adab tiada budi. Timang budi bahasa, molek selalu biasa. Letakkan hatimu di bumi yang sekarang.